الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini saya akan memperkatakan satu tajuk, iaitu perbezaan Syekh Tarikat dan Mujaddid. Dan saya tujukan khususnya kepada ahli-ahli tarikat seluruh dunia. Dan khususnya di Malaysia ini untuk lebih memahami perbezaan antara Syekh-Syekh tarikat ataupun Khalifah tarikat ini dan Mujaddid. Kerana di akhir zaman ni boleh jadi kita tidak memahaminya dengan baik, dengan tepat dan sempurna. Maka saya dengan keberkatan Fatah Tamimi akan memperihalkan perbezaan antara Mujaddid dan Syekh tarikat. Ini adalah ilmu daripada apa yang diberi faham kepada saya oleh Fatah At-Tamimi, insya-Allah. Tambahan daripada itu, nanti suatu masa semua ahli-ahli tarikat ini tidak akan berbai'ah dengan Fatah Tamimi dan akhirnya dengan Imamul Mahdi. Maka kena faham molek-molek. Kalau tidak akan sangkut jugalah, insya-Allah. Baiklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah nabi dan rasul yang terakhir. Semua orang tahu kan? Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi atau rasul. Yang ada ialah ulama yang berwatak nabi atau ulama yang berwatak rasul. Bila disebut ulama yang berwatak nabi, jangan silap faham. Ni akhir zaman ni semua kena terang detail kadang-kadang tu. Ulama berwatak nabi bukan ulama tu nabi, tapi watak dia. Watak nabi. Ulama berwatak rasul, ulama tu bukan rasul tapi wataknya. Jadi ulama yang berwatak nabi wujud di sebarang masa. Pada bila-bila masa ada ulama yang berwatak nabi. Kadang-kadang ramai pada satu-satu masa tu ramai berlainan tempat. Tetapi ulama berwatak rasul datangnya 100 tahun sekali, iaitu awal kurun. Ini yang diistilahkan sebagai mujaddid. Biasanya datangnya seorang saja. Tidak ada dua ulama seperti ini, mujaddid ni. Biasa-biasanya di era yang sama, kecuali bagi yang terakhir khususnya, khasnya, ia akan mendahului kedatangan Imamul Mahdi. Maknanya sebelum kezahiran Imamul Mahdi ada lagi mujaddid, iaitu Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim. Ini mujaddid kembar. Maka ulama berwatak rasul ini dinamakan mujaddid atau orang yang memperbaharui agama. Bukan bawa agama baru, urusan agama ni, roh agama ni. Dia adalah seorang pemimpin berkredibiliti, berwibawa. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saudara-saudari, di zaman tidak ada ulama yang berwatak rasul, maka adalah lebih selamat bagi umat Islam beribadah sahaja daripada berjuang. Ambil perhatian. Ni berjuang dalam arti kata yang sebenar, bukan berjuang sebagaimana yang kita faham biasa-biasa tu. Saya ulang balik, di zaman tak ada ulama yang berwatak rasul, adalah lebih selamat bagi umat Islam beribadah sahaja daripada berjuang. Apa makna rasul? Rasul tak apa makna dia terima wahyu, wajib sampaikan kepada orang lain. Ada pun Nabi, dia menerima wahyu tapi tak wajib sampai kepada orang lain. Jadi ulama berwatak rasul, dia ni berjuang, dia bukan ibadah semata-mata. Ambil perhatian. Kalau berjuang pun, kemungkinan akan menambah kerosakan. Bukan zaman dia, masa dia. Bukan awal kurun. Di zaman seperti ini, zaman yang maknanya tadi bukan ulama berwatak rasul, ulama berwatak nabi, iaitu pada bukan di zaman kelahiran mujaddid, maka syekh-syekh tarikatlah yang lebih menonjol. Mereka adalah ulama yang berwatak nabi, tidak ada watak pemimpin. Tidak ada watak pemimpin. Ni jangan salah faham. Semua ni nak kena terang elok. Tidak ada watak pemimpin ni, pemimpin yang global, yang menyeluruh, wibawanya menyeluruh hingga peringkat dunia. Dan mereka tidak memimpin hanya taifah-taifah, jamaah-jamaah yang kecil saja. Sebab mereka bukan mujaddid. Ambil perhatian. Makanya syekh-syekh tarikat seperti ini diberi banyak karamah. Karamah lahiriah atau karamah zahir oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, boleh terbang, boleh berjalan atas air, boleh terbang kat udara, boleh berjalan di atas air dan sebagainya. Jadi janganlah pula kita silap faham bila terbang udara, tak percayalah, kartun lah. Ini cerita wali, cerita karamah wali.
Tolonglah jangan tak percaya kuasa Allah. Apalah sangat nak pening kepala tu apa. Orang kagum dengan karamah lahiriah mereka ini. Sebab itu syekh-syekh tarikat menjadi terkenal. Contoh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain lagi. Bagi para mujaddid, ni dengar terang-terang, dengar malik-malik. Bagi para mujaddid, kalau tak diceritakan, orang tak tahu. Orang tak kenal mujaddid kerana karamah lahiriah mereka tidak nampak sangat. Sekali-sekala nampak dan tidak menonjol. Ada karamah lahiriah ada tapi tidak menonjol. Mereka banyak diberi karamah maknawi atau karamah yang tersembunyi. Mana sebab itulah orang ramai tak kenal mujaddid seperti Imam Fakhrul Razi, Imam Suyuti, Abu Hasan Al-Asy'ari bahkan dituduh sesat lagi dan lain-lainnya. Kalau tidak ada orang yang menceritakannya. Di samping itu tenggelamnya mujaddid. Cerita bab ulama-ulama mujaddid ini tenggelam, disorok. Memang dirancang oleh Yahudi dan Nasrani. Mereka tak kisah dengan ramainya syekh-syekh tarikat. Tak apa. Tetapi kalau boleh mereka hendak sorok, benamkan kedatangan mujaddid. Kerana mujaddid ini yang datang 100 tahun sekali menguatkan Islam dan merugikan mereka musuh-musuh Islam ni. Mereka takut Islam jadi kuat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Jadi mereka mana boleh nak kalahkan Islam, agama Islam yang sebenar-benarnya yang dibawa oleh para mujaddid ini. Oleh kerana para syekh tarikat dia bukan memimpin, hanya ahli ibadah saja yang banyak menonjol tu ibadah sahaja, maka Tuhan nampakkan diri mereka ini hebat dengan diberi berbagai macam karamah lahiriah. Supaya apa? Di antara hikmahnya tidak diganggu oleh orang yang berniat jahat dan yang berhasad dengki. Orang yang baik tu biasalah terlalu banyak musuhnya. Musuh akan berfikir panjang kalau nak ganggu mereka ni. Ulama-ulama watak Nabi ni. Kerana mereka ada karamah, ada kehebatan lahiriah. Para mujaddid pula tidak perlu nampak hebat pada diri mereka kerana mereka adalah pemimpin dan mempunyai jamaah. Maka jamaah mereka lah yang nampak kuat dan hebat tu jamaah mereka. Ambil perhatian dan sila buat kajian khususnya di Malaysia ini. Tanpa diketahui atau disedari oleh ramai umat Islam, khususnya di Malaysia ini, mampunya mujaddid membina jamaah dengan sendirinya adalah satu karamah. Tidak seperti syekh-syekh tarikat. Para mujaddid diberi banyak karamah maknawiyah. Ambil perhatian. Boleh jadi pada ilmunya yang luar biasa. Lain daripada ustaz lain. Lain daripada tok guru. Lain daripada ulama. Sebab dia bawa tajdid pembaharuan. Kadang-kadang dari segi istilahnya. Bahkan khususnya mujaddid yang terakhir bawa ilmunya yang cukup luar biasa. Dan pembaharuan dalam semua bidang. Jadi ilmunya, buah fikirannya bersifat sejagat. Macam mana tu? Boleh mengubah perangai dan tingkah laku orang. Yang tak semayang boleh semayang. Minta maaf. Yang tidak semayang boleh semayang. Yang kuat maksiat boleh tinggal maksiat. Yang kasar boleh jadi lembut dan berbagai-bagai lagi. Dan lagi para mujaddid ini diberi oleh Allah, diberi oleh Tuhan kelebihan-kelebihan batin yang tidak diberi kepada para syekh-syekh tarikat. Di antaranya ialah ilham, ilmu laduni, lidah mereka masin, mereka istiqamah dalam ibadah, perjuangan, sangat-sangat sabar. Tengoklah di Malaysia ni, kuat mujahadah, kasyaf, hati, mendapat mimpi yang benar, yakazah dan firasat. Ampun maaf jutaan kali kemaafan, jangan ditanyalah kepada puak-puak Wahabi ni. Ada orang tak percaya sebab tu, kata mengarut je. Jadi kalau mereka inilah yang dikatakan sebagai khuraba yang benar, macam mana sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, para wali, memang semua tak larilah daripada ilham ilmu laduni semua ni. Tiba-tiba golongan Wahabi ni nak tolak. Itu nak bahas panjang, kita tinggal yang tu sebelah. Itu kemudian kita boleh cerita sembang lain. Jadi kalau kita rajin berjalan ke seluruh dunia, kita boleh lihat banyak zawiyah, tempat ibadah para syekh-syekh tarikat yang masih ada, masih wujud lagi. Para murid ni kagum dengan syekh-syekh mereka kerana banyak apa? Banyak karamah lahiriah. Mereka banyaknya apa?
asyik berwirid, berzikir, beribadah. Sebab itulah orang-orang tarikat itu kadang-kadang ampun maaf jadi beku dan jumud. Macam mana tu? Macam mana pula boleh berani kata jadi beku dan jumud? Ampun maaf. Maknanya kadang-kadang mereka ni tidak boleh menerima pembaharuan. Bila datangnya mujadid, mereka tetap stick dengan pendirian syekh tarikat mereka. Tak mau berubah. Tak tahu dunia pun berubah. Ada masa-masanya Islam ni bila datangnya mujadid bawa pembaharuan, mereka susah nak berubah. Nak juga cara lama, istilah lama, pendekatan lama. Ambil perhatian. Para mujadid pula tak ada zawiyah. Pondok pun tak ada. Mereka berjuang. Sebab itulah mereka ditakuti dan digeruni oleh pihak berkuasa biasanya. Di Mesir contohnya, tarikat-tarikat tak diganggu. Tetapi jemaah Islam yang berjuang diperangi habis-habisan. Sebagai tarikat saja, zikir, wirid, ibadah saja, musuh tak marah. Tapi sebagai jamaah yang berjuang, yang menzahirkan kebenaran, yang menegakkan kalimatul ulia, la ilaha illallah, itu menegakkan hukum yang 5, wajib, sunat, haram, harus, makruh. Iaitu menegakkan hukum yang 5, wajib, sunat, haram, harus dan makruh di tempatnya. Itu adalah suatu tajdid yang dibuat oleh Fatah Tamimi, menafsirkan dalam bentuk yang baru yang tidak keluar daripada tidak keluar daripada konsep agama atau syariah. Maka sebagai jemaah yang berjuang, musuh ni akan tentang habis-habisan dan cuba membanterasnya. Syekh tarikat umpamanya seperti Nabi. Watak Nabi. Ulama-ulama tarikat ni macam Nabi, wataknya. Mujadid ni wataknya seperti Rasul. Dia memimpin, mendidik masyarakat dan memperbarui Islam. Tolong jangan salah faham. Orang awam, saya nasihatkan tolong jangan salah faham. Ulama watak Nabi dan ulama watak Rasul. Bukan ulama tu Nabi, bukan ulama tu Rasul. Sila beri perhatian ni. Ni watak Nabi, watak Rasul ada perbezaan. Saya dah terangkan. Biasanya syekh tarikat ni tak banyak cakap. Dia banyak diam. Mujadid pula biasanya banyak cakap. Supaya pengikutnya boleh faham. Syekh tarikat juga jarang dengan murid. Kadang-kadang jarang dengan murid. Kerana nak banyak beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macamlah para Nabi. Para Nabi kadang-kadang ataupun banyak tak jumpa orang. Sengaja Tuhan buat begitu. Murid-muridnya ahli ibadah. Bukan para pejuang. Seumpama macam mujadid. Setiap 100 tahun ni, kenalah berjuang nak sebarkan Islam seluruh dunia. Mujadid bawa pembaharuan. Selalunya orang yang beragama secara tradisi atau secara tarikat kurang menggunakan akal, tidak mampu mengikut perjuangan atau jemaah mujadid ni. Sebab jemaah mujadid ini kuat akal, kuat jiwa. Bukan setakat ahli ibadah saja, mereka berjuang. Macam-macam lah yang mereka perjuangkan. Memikirkan khidmat masyarakat, mendidik masyarakat, fardu kifayah, dakwah, ekonominya. Nak membuat sesuatu yang baru, sesuai dengan zaman. Nak mengatasi masalah zaman itu. Semasa tadi itu. Jadi watak syekh tarikat dan mujadid ini beza, berlainan. Maka adab dan tingkah laku murid-murid pun berbeza. Syekh tarikat, murid-murid dia banyak fikir wirid, sembahyang, ibadah khususiah. Tapi pengikut mujadid macam saya kata tadilah. Ekonominya, khidmat masyarakatnya, mendidik masyarakatnya, fardu kifayah dan dakwah. Kenapa? Pemimpinnya mujadid. Ambil perhatian, sila cari di Malaysia ini. Jemaah yang macam tu. Ada pun tambahan daripada itu pengikut mujadid, mereka banyak menyoal, bertanya, membuat ulasan. Kerana ilmu perlu disampaikan, nak dakwah dan difahami supaya mudah menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi, nak menyelesaikan masalah masyarakat itu tanggungjawab pengikut atau murid kepada mujadid. Mujadid ini diberi ilham. Lagi sekali ampun maaflah kepada golongan Wahabi ni, dia tak percaya ilmu ni. Dalam dia tak percaya tu, jamaah Fatah Tamimi, jamaah mujadid ini telah berkembang. Cuba tengok di Malaysia ini. Telah berkembang, seluruh dunia telah maju, telah mencapai pencapaian yang tidak terhingga, yang luar biasa. Di samping ibadah-ibadah mereka pun subhanallah, Masya Allah,
Tapi masih lagi golongan Wahabi ini duk tak tidak percaya dengan ilham. Mengarut katanya. Jadi ilham ni tak ada lah. Macam tu, ilham tak ada. Tak salah labun lah dengan ilham ni. Seolah-olah Tuhan tak boleh bagi diorang ilham. Dah ada Quran, ada hadis. Memanglah Quran ada, hadis ada, ijma' ulama', qiyas. Tapi nak memahamkan, nak fahamkan dengan tepat. Quran tu Quran, hadis tu hadis. Nak memberi faham tu, nak fahamkan hadis Quran tadi, mestilah orang yang benar-benar berilmu. Ma yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Diberi faham betul. Antara diberi kefahaman itu adalah bantuan ghaib seumpama ilham. Pernah disebut oleh Abu Darda, dia menegaskan bahawa al-mu'min yanzuru binurillah wara'a sitrin raqiqin wallahu innahu lil haqqu yaghzifuhu Allahu fi qulubihim wa yujrihi ala al-sinatihim. Yang bermaksud orang mukmin beriman bertakwa memandang dengan nurullah di balik tirai yang nipis. Demi Allah, ia adalah kebenaran yang dicurahkan Allah ke dalam hati dan dilalukan ke atas lidah mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah ta'ala. Yang bermaksud, takutilah kamu akan firasat orang mukmin kerana ia melihat dengan nurullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ummati muhaddasin wa muallamin wa mukallamin wa inna umara minhum. Yang bermaksud sesungguhnya sebahagian dari umatku terdiri dari orang-orang yang disampaikan berita. Nampak tu? Orang-orang yang diajarkan dan orang-orang yang dicakapkan kepadanya sesuatu dari alam ghaib. Ini kata ilham tadi. Manakala Umar adalah salah seorang dari mereka. Benda ni tidak mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah sangat maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Janganlah nak menafikan kuasa Allah. Jadi cukuplah sekadar tu dalil. Tak payah-payah banyak dalil lah. Hujah logik pun sepatutnya kita dah boleh terima. Jadi berbalik kepada tadi, mujaddid dia beri ilham oleh Tuhan untuk menjawab semua soalan dan menyelesaikan semua masalah yang timbul. Bukan tak tengok Quran, Quran tengok juga, hadis tengok juga, tapi nak faham, dia beri ilham. Itulah hebatnya orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat ini umum digunakan untuk perkara yang khusus. Boleh saja, itu kaedah dalam Islam. Siapa yang bertakwa diberi jalan keluar, to settle, to overcome the problems. Ilmu mujaddid ini bila dah sampai makam tertentu ni, bila dia dah beramal, dah bertakwa ni, ilmu mujaddid ini bukan lagi ilmu dalam kitab. Ilmu mujaddid bukan ilmu hafalan. Kalau ilmu dalam kitab, hilanglah ilmu. Jadi macam mana setengah orang dikata dia pakar hadis, pakar itu, tapi apa-apa laptop, apa-apa telefon, apa-apa nak kena rujuk pada kitab. Itu pun kitab siapa Pak pengarang? Karangan kitab-kitab mutaakhirin. Jadi bila kitab hilang, handphone hilang, laptop hilang, tak adalah ilmunya. Bila lupa, hilanglah ilmu. Ilmu mujaddid ni ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, direct. Jadi kita lah nak tentukan betul ke dia mujaddid ni, betul ke dia wali ni, betul ke dia arifillah ni. Kajilah dengan jujur, dengan niat nak mencari kebenaran. Bukan suuzan, bukan buruk sangka. Cari ya ke ni dia ni mujaddid. Tanyalah kepada orang yang faham. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan buat sangkaan, jangan buat andaian. Itu yang terjadi sekarang di negara kita ini. Pada orang yang baik, wali, dituduh tak betul. Pengikut seorang mujaddid ibadahnya tidak banyak. Maksud ibadahnya tidak banyak ni sebenarnya mereka berjuang tu ibadah juga. Berjuang tu contohnya saya khidmat masyarakatnya, ekonominya, ataupun mendidik masyarakat, fardu kifayah, dakwah, semua tu ibadah. Jadi bukanlah khusus wirid ibadah macam anak murid pengikut syekh tarikat. Ini penting ni untuk ahli-ahli tarikat di Malaysia ni, khususnya di Malaysia ni, kena faham semua ni. Sebab tuan-tuan semua nanti tak dapat tidak, sebab ini akhir zaman. Kena jumpalah juga dengan Fatah Taimi.
Jadi kalau dah kita Fatah Tamimi pun tak tahu apa ceritanya, carilah hadis-hadisnya. Pengikut seorang mujadid ibadahnya pada umumnya tidaklah banyak, tidak menonjol lah, senang, lebih tepat. Tetapi akhlak dan perangainya cepat berubah menjadi baik. Nampak akhlak bagus, perangainya bagus. Murid-murid syekh tarikat ibadahnya banyak, tetapi belum tentu lagi akhlak dan perangainya boleh berubah dengan mudah. Saya ulang balik, murid-murid syekh tarikat ibadahnya banyak, tetapi akhlak dan perangai itu belum tentu lagi banyak berubah. Buah daripada ibadah, ini kata-kata Fatah Tamimi, buah daripada ibadah adalah akhlak. Bila kita betul ibadah kita, tujuannya betul, niatnya betul, maka berbuahlah akhlak. Jadi tak adalah kita prejudis datangnya mujadid dengan istilah baru, pembaharuan baru, gaya baru, cara baru, dakwah baru. Tiba-tiba kita kata bid'ah lah, benda ni tak betul lah. Itu sangka buruk semata-mata. Tapi jangan bimbang, jangan risau. Dah sampai masa, tunggu masa, dah dekat dah. Murid-murid syekh tarikat, biasanya kebanyakannya lelaki. Yang wanitanya kurang ataupun kurang. Kalau ada pun tidak ditonjolkan. Tetapi ambil perhatian semua ahli-ahli tarikat sedunia. Pengikut mujadid ada lelaki dan ada wanita. Kedua-duanya memainkan peranan di tengah masyarakat. Cara dia orang, wanita cara wanita. Tapi tetap berjuang. Di antara keduanya pula sangatlah menjaga syariat. Dah tentulah syariat tak boleh berpisah daripada hakikat. Begitulah kuliah saya yang saya nak perkatakan, nak menerangkan perbezaan syekh tarikat dan mujadid. Mudah-mudahan sekiranya para syekh tarikat yang mudah-mudahan mereka ni ahli makrifat, mudah-mudahan mereka ini mencapai makam tauhid yang tinggi, tauhid penghayatan, memberi faham kepada anak-anak murid pengikut tarikat ini atau pengikut syekh tarikat ini supaya bersedia untuk menerima pembaharuan tajdid di zaman ini. Tahun 2021 sudah memuncak, lebih-lebih lagi tahun 2022, 2023, inilah 2 tahun ni. Inilah sangat dahsyat perubahan akan berlaku. Orang nak mula mencari kebenaran. Orang dah mula banyak bercakap tentang mana dia Imam Mahdi, mana dia Fatah Tamimi. Tunggu. Sama-sama kita nantikan insya-Allah. Dan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.